Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan berkongsi mengenai kesan penularan COVID-19 terhadap pendidikan di Malaysia. Saya Veronica Erni Markus, nomor metrik 71889, merupakan pembentang pertama daripada kumpulan ini. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh strain coronavirus baru, CO, singkatan dari corona, VI untuk virus dan D untuk penyakit. Apa itu pendidikan? Menurut John Dewey, pendidikan merupakan satu proses yang bertujuan untuk mempertingkatkan kedudukan manusia. Seperti yang kita tahu sekarang, seluruh dunia sedang berduka. Dalam arti kata lain, dunia sedang berperang melawan virus yang melanda satu dunia saat ini. Saya percaya bahwa semua tahu satu dunia sekarang ini sedang dilanda satu virus yang mematikan jutaan nyawa, yaitu coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Akibat daripada penularan virus ini, banyak sektor yang terjejas, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, pendidikan, apalagi turut ikut serta terjejas, baik pendidikan sekolah rendah, menengah, bahkan institusi-institusi tinggi seperti university, college juga turut terjejas. Dengan penularan yang semakin tidak terkawal ini, maka sesi pembelajaran secara bersemuka terpaksa ditangguhkan buat sementara waktu dan ditukar kepada kaedah pembelajaran atas talian. Ini telah memberi kesan bukan sahaja kepada para pelajar, pengajar, bahkan juga kepada ibu bapa pelajar. Untuk lebih jelas lagi, apa yang terjadi akibat penularan pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Malaysia masa kini dijelaskan oleh rakan saya. Hai, saya Rina Yuzulagung akan menerangkan kepada Anda tentang kesan yang pertama terhadap pendidikan akibat penularan COVID-19 ini. Okey, jadi kesan yang pertama itu adalah PDP secara langsung di setiap sekolah telah ditukar kepada PDP secara atas talian sepenuhnya. Jika anda tidak tahu apa PDP, jadi PDP itu adalah merupakan shortcut daripada ayat pembelajaran dan pengajaran. Okay, hal ini kerana pihak kerajaan telah memutuskan bahawa PDP secara bersemuka atau secara tradisional yang biasa kita buat tidak lagi dibenarkan di mana-mana sekolah kerana kita perlu memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Membiasakan diri dengan norma baru ini memang menyusahkan bagi setiap pihak. Namun demi keselamatan diri dan orang lain haruslah kita mengutamakan. Jadi oleh kerana kita sekarang di zaman teknologi yang banyak canggih, rintihan masalah tidak dapat menyelesaikan diri itu tidak patut kita menyatakan. Kerana kita memang macam orang muda sekarang sudah biasa dengan kewujudan teknologi ini. Jadi kita sahaja yang perlu berusaha untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, okey? Di luar sana terdapat banyak platform atau tempat yang kita dapat gunakan untuk mengadakan kelas ini supaya kita tidak ketinggalan kan. Okey, contohnya Webex, Microsoft Teams, Google Meet dan mana-mana sistem yang menyediakan perkhidmatan untuk pembelajaran ini. Kawan-kawan, nasihat daripada saya, kita kenalah bertabah dan bersabar dengan masalah COVID-19 ni. Yang pastinya jagalah diri sebaik-baiknya dan mematuhi segala arahan daripada pihak kerajaan. Dan saya yakin itu akan membuahkan hasil yang baik kepada kita kelak. Hello, saya Ayu Syazana binti Saini, nombor matriks 69182. Penularan COVID-19 telah memberi banyak kesan terhadap pendidikan di Malaysia. Antara kesan yang akan dibincangkan hari ini ialah penularan COVID-19 telah menyebabkan pelajar ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Hal ini boleh menjejaskan prestasi pembelajaran pelajar. Pembelajaran di atas talian menyebabkan pelajar-pelajar perlulah mempunyai jaringan internet yang kuat dan peralatan pembelajaran seperti komputer riba atau telefon pintar yang boleh menyokong aplikasi pembelajaran seperti Zoom Meeting untuk menghadiri kelas secara atas talian. Pelajar yang tidak mempunyai kemudahan teknologi dan internet akan ketinggalan kerana tidak dapat menghadiri kelas secara atas talian dan tidak dapat mengakses nota-nota atau video pembelajaran yang telah dimuat naik dan disediakan oleh pengajarnya.
Hal ini menyebabkan berlakunya jurang antara pelajar yang mempunyai kemudahan teknologi dan jaringan internet yang baik dengan pelajar yang tidak mempunyai kemudahan teknologi dan jaringan internet yang tidak seberapa. Menurut Muhammad Ali Nur, pada tahun 2016, secara falsafahnya, antara tujuan utama kewujudan teknologi adalah untuk meringankan tugasan harian manusia, memudahkan tugasan jangka pendek dan jangka panjang manusia dengan wujudnya teknologi yang cekap. Pelajar yang mempunyai kemudahan teknologi dan jaringan internet yang baik berkemungkinan besar untuk memperoleh keputusan yang lebih baik dalam pembelajaran jika dibandingkan dengan pelajar yang tidak mempunyai kemudahan-kemudahan seperti yang telah dinyatakan. Oleh itu, pembelajaran secara atas talian ini memerlukan pelajar untuk mempunyai kemudahan teknologi dan jaringan internet yang baik supaya tidak ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Hello, nama saya Zulhamizan bin Dahlan, nombor meter 72969. Pada hari ini saya akan membincangkan kesan COVID-19 terhadap pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sistem perhubungan. Di Malaysia, COVID-19 telah memberikan impak kepada seluruh rakyatnya, terutama dalam sistem pendidikan dan juga sistem komunikasi di negara ini. Penularan COVID-19 ini telah membuatkan seluruh sistem pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan secara bersemuka ditukar menjadi pembelajaran secara dalam talian. Dalam hal ini, teknologi dan sistem komunikasi memainkan peranan yang penting dalam membuatkan seluruh pendidik dan pelajar menggunakan teknologi yang sedia ada dan sistem komunikasi di antara guru dan pelajar agar memastikan pembelajaran PDP mereka tetap berjalan dengan baik. Hal ini akan membuatkan pihak kerajaan memainkan peranan yang penting dalam PDP yang dilakukan secara dalam talian. Kerajaan akan diminta untuk melakukan penambahbaikan terhadap sistem komunikasi di seluruh negeri, tidak kira di kawasan bandar, luar bandar maupun kawasan pedalaman, agar memastikan pembelajaran di atas talian ini dapat dilakukan dengan berjaya. Penggunaan teknologi amatlah penting dalam hal ini kerana dari kesan COVID-19 ini, kerajaan diminta untuk meningkatkan taraf teknologi yang ada di negara ini bagi memastikan sesi pembelajaran ini dapat dijalankan tak kira di mana pun jua para pendidik atau pelajar berada. Oleh itu, sebagai pendidik dan pelajar, hendaklah bijak dalam menggunakan kesemua teknologi yang ada dan segala platform komunikasi yang digunakan oleh guru maupun pelajar bagi memastikan mereka boleh berinteraksi seperti biasa maupun di dalam talian. Terima kasih. Hai, nama saya Clarice Chilis dan nomor metrik saya 69406 dan saya akan membentangkan kesimpulan menyeluruh mengenai tugasan ini. Kesimpulannya, terdapat 3 kesan COVID-19 terhadap pendidikan. Pandemik COVID-19 ini sebenarnya memberi kesan yang mendalam kepada seluruh rakyat Malaysia kerana mereka terpaksa membiasakan diri mereka melakukan aktiviti di luar norma kehidupan mereka. Kita semua tidak tahu bilakah COVID-19 ini akan berakhir, tetapi adalah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memastikan agar virus ini tidak terus tersebar. Para pelajar terutamanya perlu bijak menguruskan masa mereka agar pembelajaran mereka tidak terganggu dan memanfaatkan teknologi yang ada agar keputusan mereka tidak merosot akibat pandemik ini.